Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan lagi PDPR kita. Masih lagi dalam topik tu, bab 7. Okay, 7.2 pembakaran. Okay, pembakaran. Okay, maksud pembakaran. Apa itu pembakaran? Iaitu tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Mesti adanya oksigen, dan terhasilnya tenaga haba dan cahaya. Okay, ada 3 syarat pembakaran iaitu mesti ada oksigen, haba dan bahan api. Okay, bahan api tu tak kira lah. Bahan api seperti minyak petrol, gas. Okay, itu adalah bahan api. Pembakaran boleh dielakkan jika kita menyingkirkan salah satu daripada syarat-syarat pembakaran yang 3 tadi. Kalau tak ada oksigen, tak jadinya pembakaran. Kalau tiada haba, tiada pembakaran. Yang paling penting, kalau tiada bahan api juga, tiada pembakaran berlaku. Okay, ini adalah contoh alat pemadam api. Okay, alat pemadam api ini merupakan alat pelindungan kebakaran yang digunakan untuk memadam api atau mengendalikan kebakaran kecil. Okay, biasa tengok kan alat pemadam api ni ada kat sekolah, ada kat rumah, kat stesen petrol. Okay. Okay, bahan api yang digunakan dalam alat pemadam api berbeza mengikut jenis kebakaran yang berlaku. Okay, ini adalah contoh jenis pembakaran dan alat pemadam api yang sesuai dengannya. Okay, contohnya kalau bahan pepejal, okay, kayu, kain dan kertas, kita guna alat pemadam api yang di dalamnya ada air dan kita guna alat pemadam api yang di dalamnya ada serbuk kering ataupun kita menggunakan air sahaja. Okay, bahan yang terbakar itu adalah jenis cecair, contohnya minyak, varnis ataupun cat. Kita guna alat pemadam api jenis busa. Okay, ada serbuk kering dan karbon dioksida. Okay, jika bahan yang terbakar itu adalah gas, contohnya propana, asetilina dan bentana, kita guna alat pemadam api busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Dan jika bahan yang terbakar itu adalah logam, okay, contohnya logam kalium, natrium, magnesium dan kalsium, kita menggunakan alat pemadam api yang mempunyai serbuk kering ataupun kita boleh menggunakan pasir yang kering sahaja. Okay. Ada 3 prinsip dalam pemadaman api. Yang pertama, menyelimuti. Yang kedua, mendinginkan. Dan yang ketiga, mengurangkan jumlah bahan yang terbakar ataupun memutuskan sumber. Kita pergi satu persatu iaitu menyelimuti. Iaitu memutuskan hubungan bahan bakar dengan oksigen ataupun udara. Okay, contohnya kita tutup permukaan bahan bakar dengan selimut api, karung basah, lumpur, pasir tanah ataupun busa. Okay, prinsip yang kedua adalah mendinginkan, iaitu mendinginkan permukaan bahan yang terbakar dengan menyemburkan air ataupun lapisan karbon dioksida. Itu mendinginkan. Dan prinsip yang ketiga ialah mengurangkan jumlah bahan yang terbakar atau kita memutuskan sumber bahan yang terbakar. Okay, teknik ini dilakukan dengan memisahkan benda yang terbakar, menjauhkan benda yang belum terbakar dan menutup punca bekalan gas atau minyak. Ingat, ada 3 prinsip pemadaman api. Yang pertama, menyelimuti. Yang kedua, mendinginkan. Yang ketiga, mengurangkan jumlah bahan yang terbakar ataupun memutuskan sumber bahan bakar. Itu 3 prinsip pemadaman api. Okay, ini adalah contoh selimut
api. Ini adalah selimut api. Fungsi selimut api ni ia adalah untuk menghalang oksigen daripada masuk ke bawah selimut sehingga akhirnya menyebabkan api terpadam. Ini adalah selimut khas. Ini diperbuat daripada bahan kalis api. Okey, berikut merupakan sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Awak di rumah perlu berhati-hati semasa menggunakan alat memasak, baharan elektrik dan sebagainya bagi mengelakkan kebakaran. Kebakaran ni mula-mula dia kecil, lama-lama dia akan boleh menjadi besar. Okey, langkah yang pertama kita perlu menjauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Contohnya bila kita nak masak, kita jauhkan bahan-bahan seperti kain, kertas daripada kita punya dapur. Sentiasa peka terhadap barang elektrik yang digunakan. Tengok selalu kalau guna ketuhan nak buat kek, tengok. Kod-kod dia punya suhu ni ataupun dia punya pelarasan suhu tu dah rosak ataupun sebagainya. Masa kita buat tu terlampau lama dia boleh menjadi rentung. Okey, tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Contohnya dalam satu soket jangan letak banyak extension. Boleh menyebabkan litar pintas. Okey. Memasang alat pengesan asap dan penggera kebakaran di rumah serta tidak membuang puting rokok ketika apinya masih menyala. Contohnya kita letak puting rokok tu dekat dengan gas. Itu boleh menyebabkan kebakaran. Simpan mancis dan pemantik api di tempat yang selamat. Pesan kepada penjaga ataupun ibu bapa supaya menyimpan mancis dan pemantik api di tempat yang tinggi. Mengelakkan daripada adik-adik kamu yang kecil daripada bermain api. Jadi, untuk bab ini, kita dah belajar mengenai apa itu pembakaran. Ingat semula apa maksud pembakaran? Iaitu tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Pembakaran dia ada 3 dia punya syarat pembakaran. Syarat pembakaran yang pertama, mestinya ada oksigen. Yang kedua, mestinya ada haba. Dan yang ketiga, mestinya ada bahan api. Seterusnya, tadi cikgu dah terangkan mengenai alat bahan api. Ada 3 prinsip dalam pemadaman api. Yang pertama, menyelimuti. Yang kedua, mendinginkan. Dan yang ketiga, mengurangkan jumlah bahan yang terbakar atau memutuskan sumber bahan bakar. Itu sahaja untuk PDPR hari ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang untuk 7.3 pencemaran udara. Sekian. Terima kasih.